Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana sudi menonton. Pada kali ini saya nak berkongsi sedikit tentang strategi bagi seorang trainer untuk personal branding ataupun bagaimana nak meletakkan penjenamaan yang baik kepada diri sendiri dalam social media. Jadi ada timbul soalan yang bertanya kepada saya, apa yang Cik Fauzan sendiri buat. Jadi saya kongsikan disclaimer ini bukan tips profesional. Ini adalah apa yang saya sendiri buat dan apa yang saya sendiri cuba lakukan dengan konsisten. Saya aktif dalam 3 social media utama, iaitu Facebook saya tidak menggunakan page, saya menggunakan akaun peribadi. Yang kedua adalah LinkedIn saya pun menggunakan profil sendiri, bukan syarikat. Dan yang ketiga adalah channel YouTube yang di mana saya letakkan video-video ini semua. Jadi yang pertama sekali, yang paling penting adalah matlamat. Matlamat kita berada dalam media sosial adalah untuk nombor satu, untuk maintain relationship. Dan yang kedua adalah untuk kita foster relationship. Jadi ada dua ni. Satu, maintain, menjaga, memastikan hubungan itu dalam keadaan baik dan berterusan. Dan yang kedua, hubungan itu diperkukuhkan, foster. Jadi dalam konteks sebagai seorang trainer yang ingin memasarkan khidmat kita, kita perlu tahu di mana dan siapa berada di mana, atas platform mana, dan apakah mungkin fungsi utama platform tersebut. Sebagai contoh, kalau kita Instagram, kita tahu Instagram dia lebih kepada visual. Jadi dalam visual, kalau kita menjalankan latihan, tak mungkin kita nak letak video yang panjang-panjang, paling tidak pun seminit, sebab itulah yang dibenarkan oleh platform itu sendiri dari segi fungsi dia. Yang kedua adalah gambar. Kita boleh letak gambar-gambar yang menarik, ataupun paling tidak teks dari segi mungkin quotes ataupun kata-kata motivasi dan sebagainya yang kita boleh pakai. Saya tidak berapa aktif di Instagram, ada tapi tak aktif. Berbanding dengan Facebook membenarkan kita meletakkan teks, meletakkan video dan juga meletakkan visual. Jadi di situ dia ada flexibility. Cuma siapakah yang berada dalam lingkungan ataupun dalam social media platform Facebook ni? Dia lebih kepada sekiranya kita punya target audience adalah general public ataupun umum. Jadi targetnya lebih kepada orang ramai. Tapi kalau kita lebih fokus kepada menjalankan sesi latihan secara in-house, yang ini mungkin strateginya lebih baik sekiranya diletakkan usaha kita itu ke LinkedIn. Ini kerana LinkedIn adalah lebih secara feel dia lebih berstruktur, dari nampak profesional. Orang yang masuk pun lebih melibatkan dalam profil dia pun kurang personal, lebih kepada pencapaian dari segi kerjaya dan sebagainya. Jadi itu skop dia. Itulah strategi yang sedikit saya guna pakai, dan yang saya cuba aktifkan adalah YouTube kerana kita sedia maklum, kita mahukan peserta atau bakal peserta kita atau prospek kita untuk melihat bagaimana kita bercakap. Sebab training itu sendiri adalah memerlu kepada penyampaian. Jadi untuk melihat bagaimana kita menyampaikan konten, bagaimana kita berkongsi, apa yang kita berkongsi. Jadi YouTube lebih fokus untuk tujuan video, sebab kita nak tengok bagaimana trainer ni beraksi. Jadi ini adalah sedikit perkongsian saya tentang apa antara platform social media yang trainers boleh cuba dan mungkin boleh explore dan gunakan untuk diri sendiri. Lebih daripada itu, mungkin perlu pergi ke kelas yang mengajar teknik-teknik yang betul dan sebagainya. Cuma perkongsian saya adalah apa yang kita boleh buat berdasarkan tujuan, matlamat kita, dan apakah fungsi platform itu sendiri. Jadi mungkin sedikit dapat memberi idea
bagaimana untuk menjalankan. Boleh jemput lihat saya punya social media, boleh berhubung dengan saya. Dan yang paling penting di sini adalah perlu jelas apa yang kita nak buat, apa salurannya dan bagaimana strateginya. Selepas itu baru kita tengok dari sudut-sudut lain. Jadi itu sedikit perkongsian saya pada hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.